Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazlan dari Picho Design. Kepakaran kami ialah membantu usahawan dan pelanggan dalam menghasilkan image dan branding bagi tujuan pemasaran dengan menggunakan grafik dan media digital supaya bisnes anda lebih meletup-letup dengan hasil desain yang sangat cantik, kemas, bersesuaian dengan trend semasa dan yang paling penting, fight against ugliness. Selamat malam. So saya dah beberapa hari kita live malam, kita ada kerja yang perlu disettlekan siang. Saya tak sempat nak schedule live untuk siang. Seposnya saya tengah hari tadi dalam pukul 1 hingga pukul 2 tu saya dah start live dengan anda untuk bagi info-info. Kita tak apa, kita live juga. Okey, untuk malam ni. So tajuk saya dah bagi tajuk hari ni. Tajuk dia agak menarik juga. Kenapa kita perlu minta bayaran sebelum start kerja? Kenapa kita perlu minta bayaran? Benda ni biasanya persoalan ni agak subjektif juga. Dia sebenarnya minta bayaran ataupun tak minta bayaran ni adalah terpulang kepada syarikat ataupun individu tu tersendiri. Okey. Cuma mengikut pengalaman yang kita pernah lalui dan mengikut apa yang pernah kita jumpa klien ataupun customer sebelum-sebelum ni, pengalaman tu mematangkan kita untuk kita buat decision macam mana cara bayaran yang sepatutnya kita minta daripada customer. Kenapa tajuk dia, kenapa kita perlu minta bayaran, sebab apa? Okey, kepada designer-designer dekat luar sana yang mana dengar dan kepada customer-customer yang pernah berhubung dan berkomunikasi dan buat servis dengan designer ataupun siapa-siapa saja servis kat luar, bayaran ni adalah satu titik tolak untuk designer tu bekerja sebenarnya. Start permulaan dia punya start kerja, waktu bekerja. Waktu ni tak boleh dibeli dengan senang-senangnya. Kita dah spend masa, kita perlu ada satu gift kepada designer ataupun servis itulah tersendiri. Waktu bekerja kita dah start dan tulang empat kali kita dah start bekerja, tenaga kita dah keluarkan untuk kita serve pada community. Itu yang kita janji kita daripada designer, untuk kita tolong anda dekat luar sana untuk selesaikan masalah yang memberi fungsi kepada masyarakat dan community. Itu janji designer. Okey, designer yang bagi manfaat dekat orang untuk selesaikan masalah. Jadi bila kita membantu untuk selesaikan masalah dan kita membantu untuk bagi manfaat kepada orang dan masyarakat, dalam masa yang sama kita perlukan sesuatu tonik untuk kita bergerak. Okey, dan kita perlu satu keadaan yang orang cakap win-win situation di sebelah pihak designer, dalam masa yang sama di sebelah pihak customer dan klien. Jadi win-win situation ini, kerja kita dekat Malaysia, kerja kita dekat mana-mana pun sekalipun, kita dinilai daripada segi tenaga dan effort kita dan daripada segi bayaran dan wang yang kita dapat. Wang yang kita dapat bukan menjanjikan kita kerja lagi bagus atau tak. Wang yang kita dapat untuk memberi tonik kita untuk bergerak. Okey? Sekiranya customer bagi satu keadaan yang win-win situation pada designer dan servis dekat luar sana, ia sangat membantu kita untuk itu adalah satu tonik sebenarnya. Okey, bayaran memang saya cakap adalah satu benda yang sangat-sangat subjektif. Ada situasi dekat sini yang berkaitan dengan servis kepada community adalah yang melibatkan customer dan designer. Designer ada certain yang dia biasa berhubung dan dia tak minta bayaran dulu. Okey, so kena faham ni. Okey, bila kita dah jadi klien, kadang-kadang jumlah yang tak terlalu tinggi, kita tak ada minta dengan customer kita ataupun klien. So bayaran tu tak menjadi isu sebab kita dah build up sini trust. Orang dah kenal kita, orang dah letak kepercayaan kat kita, dan dalam masa yang sama diorang dah trust, yakin dengan kita, dan dalam masa yang sama juga kita dah bina satu hubungan yang baik dengan kita punya klien. Jadi dekat sini tak timbul isu pasal bayaran ni, tak timbul sangat. Okey, jadi saya mengikut pengalaman saya, isu tentang bayaran ni timbul apabila orang datang yang kita tak pernah berhubung, minta untuk siap dulu berbayar. Benda tu selalu terjadi dekat luar sana. Kawan-kawan saya pun selalu jadi, sahabat-sahabat saya yang printing dekat luar pun selalu terjadi. Cik buat dulu, nanti kita bayar.
Okey, pengalaman mengajar kita, kita pernah dapat satu customer yang dah siap pun tak nak bayar. Tetapi yang menjadi satu kebengangan yang besar adalah pada dia menggunakan artwork yang dia tak nak bayar tu dalam dia punya servis. Jadi nampak tak keberkatan tu ada ke tak ada? Dia tak bayar pada designer. Okay, designer tu dah buat kerja dia hampir seminggu, jumlah yang tak sebesar mana pun, tapi dia menggunakan khidmat kita, hasil kerja kita di luar sana untuk serve dia punya community. Melalui duit yang haram itu dia bawa kepada situ. Yang kita rasa kita tak halalkan benda ni sebab dia tak buat sedikit bayaran pun pada tenaga kita. Betul tak? Banyak saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman kawan-kawan saya dekat luar sana. Okey? Jadi timbang rasa tu perlu dalam kita berniaga, dalam kita membuat keputusan untuk minta bayaran atau tak. Biasanya klien-klien pun, customer kat luar pun, benda-benda macam ni kita perlu aware lah. Kita nak start kerja, kita perlukan sesuatu selain daripada kita lupakanlah apa yang saya cakap tentang tonik tadi tu. Kita just cerita kita ada modal dan kita ada untung. So mana datang modalnya kalau kita tak memberi? Betul tak? Modal kita bukan zero tau. Idea is something yang lain dalam grafik. Tapi kita dah spend berapa banyak masa untuk kita belajar, kan? Yang orang lain tak ada, yang ada pada designer. Berapa lama masa dia orang belajar dan berapa puluh ribu duit dia orang dah spend untuk dapatkan cara untuk bagi idea dan cara untuk selesaikan masalah untuk anda semua. Itu lain ya. Okey. Di sini bila kita nak start sesuatu, kita perlukan modal. Kan? Kita perlu modal untuk bergerak. Jadi bila jumlah sampai 1,000 lebih, korang rasa macam customer pun tak nak keluar duit untuk deposit. Nanti siap dulu baru bayar. Ini bukan perkara yang main-main tau. Ini bukannya yang benda-benda yang kita boleh buat main. Ini tentang kualiti yang anda nak, yang korang nak dekat luar sana. Yang anda nak dapatkan yang gempak, anda nak dapatkan yang bagus, anda nak dapat yang kualiti secepat mungkin, tapi anda tak willing untuk bayar. Itu satu benda yang tak bagus dalam community, especially daripada graphic designer. Itu akan membawa kita kepada mana kesukaran kita nak buat kerja. Kita tak ada tonik untuk membantu kita push untuk kita buat kerja untuk klien kita. Okey? So sebab tu persoalan saya hari ni, perlu tak kita minta bayaran? Perlu, sangat-sangat perlu kita minta bayaran untuk kita start kerja. Kita memang perlu minta bayaran setimpal dengan apa yang kita buat, dan dalam masa yang sama kita minta bayaran mengikut term and condition yang kita dah buat. Okey, 50% ke 70% ataupun kita perlu buat 100%. Okey, alhamdulillah dekat Visual Design kami membuat terma-terma mengikut keselesaan anda untuk bayaran. So jangan risau, saya cakap ni bukannya kita cakap perlu bayar semua. Tak, kita ada term and condition, jumlah yang sebanyak mana perlu bayaran. Jadi saya cakap ni untuk yang kat luar, kadang-kadang orang tak susah nak minta bayaran. Designer pun sendiri kadang-kadang dia ada satu simptom yang tak apalah, nanti dululah, nanti kita buat dia bayarlah. So jangan macam tu, sebab belum tentu orang tu akan bayar. Okey, saya cakap ni untuk designer-designer kat luar sana. Belum tentu orang akan bayar dan belum tentu orang willing untuk bayar jumlah yang kita dah bagi tu. Okey, nampak tak dekat sini? Dekat sini caranya adalah build up trust, keyakinan, trust customer dengan kita. Baru kita akan boleh bincang dengan senang dengan customer kita terma-terma cara bayaran tu. Okey, benda ni sangat subjektif. Saya rasa benda ni alhamdulillah insya-Allah dapat membantu anda dekat luar sana berbincang. Designer pun jangan takut untuk minta bayaran, sebab ini hak anda untuk start kerja. Okey, semua tu dibayar melalui RM1. Okey, barulah kita boleh push limit kita sampai tahap mana. Okey, yang customer pun sama juga, pelanggan pun kita nak servis daripada orang, kita kena bayar setimpal ikut macam mana servis yang orang tu dah nyatakan. Kalau kita tak nak bayar, kita asyik push,
kita dapat apa? Kita dapat sesuatu yang orang tak willing untuk bagi dengan 100%. Macam tu lah maksud saya. So, dekat sini saya rasa sampai itu saja untuk hari ini. Saya dah cakap ni memang sangat membantu sebenarnya anda dekat luar sana. Minta bayaran, jangan tak nak minta. Benda ni sangat penting. Okay, deposit atau sebagainya, full payment untuk online atau sebagainya. Cerita tu dah banyak detail dah lah. Saya tak ada cerita kat sini. Cuma jangan takut untuk minta bayaran, dan customer silalah, kita boleh discuss bayaran yang sebanyak mana kita boleh buat untuk deposit. Kalau tak, kesian dekat designer ni pun menunggu bayaran dan hasil kerja yang dah siap tapi bayaran tak dapat, dan bayaran yang tak setimpal dengan idea yang dia dah bagi. Kena fikirlah, dan designer pun kita perlu bijak untuk bagi harga yang sepatutnya mengikut kudrat kita yang macam mana. Okey, sampai situ saja untuk hari ini. Nama saya Fazlan dari Future Design. Kepakaran kami ialah membantu usahawan dan pelanggan dalam menghasilkan image dan branding bagi tujuan pemasaran dengan menggunakan grafik dan media digital supaya bisnes anda lebih meletup-letup dengan hasil desain yang sangat cantik, kemas, bersesuaian dengan trend semasa, dan yang paling penting, fight against ugliness. Kita jumpa lagi esok. Saya akan bersiaran, insya-Allah kita akan share topik yang baru, kita boleh bincangkan bersama-sama. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.